So kena rekod. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafiq. Okay, insyaAllah pada hari ini, pada petang ni, untuk slot pertama pada jam 2.30, boleh tutup mic Pada jam 2.30 hingga 3.30 petang, kita akan belajar dalam subjek akhlak dulu belajar akhlak. InsyaAllah tajuk pertama yang akan berlangsung pada petang ini sehingga tamat kelas pada jam 3.30 insyaAllah. Sekiranya habis cepat insyaAllah habis awal. Nanti biasanya lepas habis kelas tajuk kita pada petang ni seperti biasa Ustaz akan bagi latihan kepada kamu. Kemudian dah siap latihan yang diberi oleh Ustaz Syafiq. Pastikan kamu dah siap tulis cantik-cantik dalam jawi. Kemudian ambil gambar dan hantar di Google Classroom hand in sebab kalau awak assign awak baru nak tulis baru nak jawab soalan latihan yang diberi oleh Ustaz Syafiq. Okey, minta dilarang main chat sebab kelas dah mula sekarang. Jadi apa yang hand in macam mana? Hand in tu awak hantar sahaja dokumen yang awak ambil gambar tadi. Gambar yang awak ambil gambar tu awak hantar dalam Google Classroom. Hantar saja. Bagi tahu Ustaz dah siap. Nanti Ustaz semak. Hand in tu maksud kamu dah hantar lah kepada Ustaz. Dan Ustaz akan return semula semakan latihan tersebut. Ustaz hantar kepada kamu. Okey. Tak apa. Terima kasih atas soalan tadi. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, Ustaz akan Ustaz akan show lah kepada kamu iaitu subjek akhlak Okey, sebentar. Kejap. Kejap Ustaz tengah adjust dulu buku ni. Okey. Ustaz present. Okey. Cuba kamu semua lihat. Gambar apakah yang kamu nampak di ruangan skrin tersebut? Orang ambil makanan. Murid-murid tengah nak beli makanan. Okey. Murid Lagi? nak beli makanan, lepas tu ada orang tengah beli. orang nak beli makanan. Orang di kantin. Orang nak beli makanan lepas tu scam. Budak-budak tu Okey, makanan. lagi. Dia scam, Okey, dia scam. ada. Dia tak racun dalam Okey, tu. ada racun. Apa kamu marut ni? Scammer. Ya Allah. Scammer pula. Aduh, kecil dah tahu scammer pula. Ada. Okey. Kisha dah bagi jawapan. Okey, kita kalau lihat gambar KT tersebut menunjuk apa? Ustaz hulur duit. Ustaz bagi duit kat kamu. Okey. Ini tunjuk duit. Okey. Alah, berapa sangat kan? Kalau Ustaz tunjuk RM50 terkejut korang semua. Okey, acik-acik nak beli karipap RM1, RM3. Ada jual tak? Ada. Nak berapa? Nak RM3 makcik boleh tak? Boleh? Okey, dah beli. Kita makanan Ustaz ambil. RM3. Kemudian ada lagi satu situasi. Tadi situasi yang pertama macam tu. Situasi kedua, makcik. Oh, makcik. Yang ni berapa makcik? Makcik. Alah makcik, bagi murah lah. Alah makcik ni apalah. Ni bukan tekuk lah. Apalah makcik ni. Alah RM1 je. Rasa bagi RM50 kan. Makcik tak boleh bayar. Tak boleh bagi karipap tu. Kan. Jadi yang tadi situasi yang kedua. Okey, baik. Yang situasi tersebut menunjukkan situasi apa sebenarnya?
Yalah, kita dapat kantin. Kantin. Kantin, situasi orang yang nak bagi duit nak hulur duit kepada orang yang jual kari lipat tu. Jadi kat sini belajar. Maknanya okey, sorry. Terputus. Ada tikus gigit, tak ada. Tersekat-sekat lah. Betul, okey. Okey, tadi macam dua situasi tadi tu kan. Kalau kamu nak tahu, dua situasi tadi tu menunjukkan apa sebenarnya? Seorang yang menghulur duit sebanyak RM1, kemudian penjual karipap dia bagi barang, bagi makanan berdasarkan berapa duit yang dibagi. Kalau dia kata dia jual RM3, dapatlah orang tu dapatlah makanan tu RM3. 3 karipap bersamaan RM1. Okey, jangan main chat Jangan sampai Ustaz tik awak. Sekarang ni tu fokus. Untuk nasi lemak. Okey, jadi apakah tajuk kita pada petang ni sebenarnya? Siapa tahu? Beli makanan. Adab membeli makanan. Adab membeli. Sikit lagi. Adab beli tak? Yes. Apa tak yes ni? Ada jual beli. Adab ketika beli makanan. Jaga adab. Jaga adab lagi. Jual beli. Lagi? Adab makan. Tiba. Adab makan tiba. Adab beli. Adab beli lagi. Adab berjual beli. Okey, boleh. Adab bercakap pula. Okey dah tutup mic. Ustaz share balik yang tadi. Ustaz minimize balik. Hello. Jadi the answer is, the jawapan adalah pelajaran pertama iaitu adab berjual beli. Ya, betul. Kepada dia jawab yang betul, beri tepukan gemuruh kepada dia. Yeah. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, kita akan di akhir pembelajaran kita nanti, kita akan belajar menyebut pengertian jual beli. Apakah yang dimasukkan pengertian jual beli? Kemudian menyebut adab-adab berjual beli. Yang seterusnya membaca dalil tuntutan berjual beli. Dalil itu ayat suci Al-Quran yang akan kita bacakan sebentar nanti dalam tajuk ini. Yang kemudian menyenaraikan perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Yang seterusnya menyenaraikan fadilat beradab ketika berjual beli. Menyenaraikan akibat tidak beradab ketika berjual beli. Okey, baik. Okey, ini gambar ni menunjukkan pengertian jual belilah. Sebab apa? Sebab dalam pengertian, bila gambar ni menunjukkan apakah adab awak semasa berjual beli. Orang dah jual baik-baik, kita bagi keadaan yang baik juga. Tapi kalau kita lihat baik tu yang baik yang macam mana? Itulah munculnya adab. Di sinilah adanya adab bila membeli, adanya adab orang menjual. Okey. Kalau kita lihat di sini, apakah pengertian jual beli? Kamu akan jawab. Kita semua akan jawab jual beli. Jual beli ialah okey, dalam keadaan tutup mic, tolong baca dan buka mulut kumat kamit dekat mulut awak, ikut baca. Jual beli, kira 1, 2, 3 mula. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan
pemilikan kekal. Okey, kita ulang. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan. Akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan tunggal. Okey. Okey, di sini kalau murid boleh lihat, jual beli ni adalah salah satu akad. Akad, contoh saya beli nasi lemak okey. Saya beli saya jual. Tu dipanggil akad. Maksud dia akad ni berlaku ketika adanya barang, adanya penjual, adanya pembeli. Jadi kat sini dah cukup wujud ada adab berjual beli. Akad tukar menukar barang, kita bagi barang kita daripada kita, barang kita keluarkan adalah apa ni? Duit ni barang lah. Barang yang kita boleh bagi dekat dia, kira kita tukar lah. Kalau zaman-zaman dulu dia tak pakai ringgit, tak pakai duit kertas ni. Apakah barang yang diorang tukar? Siapa nak jawab? Sebelum munculnya wang ringgit ni, apakah barangan yang mereka saling tukar-menukar masa zaman dulu? Shilling. Kurang tepat. Shilling tu sama. Kupang. Lagi? Kupang. Okey, lagi? Makanan. Makanan tu apa? Jangan kata makanan. Bila awak kata makanan ni menunjukkan secara umum. Secara maksudnya makanan tu orang kata macam kita tunjuk Garam. bukan garam. Makanan tak kisah. Makanan kompeleko ke, goreng pisang ke, atau makanan Jari. Rezeki pun bukan. Kalau garam tu betul. Garam betul. Nasi Lagi? lemak. Nasi lemak. Okey, nasi lemak okey. Nasi lemak. Zaman dulu nasi lemak ke? Ni barang mentah. Okey, sorry. Ustaz masukkan ni adalah bahan mentah. Contoh garam. Lagi apa? Bahan-bahan mentah yang selalu orang-orang dulu saling tukar menukar. Ikan, ayam. Kayu. Batu. Batu. Daging. Makanan lah. Asal batu dengan kayu. Awak ni. Ya Allah, ya Rabbi. Orang kata makanan, batu dengan kayu. Eloklah. Kejap lagi Ustaz suruh mak ayah awak bagi bakar batu dengan kayu. Sedap. Ikan mati. Ikan mati. Kenapa pula nak bagi ikan mati? Ikan tu dah mati, nak buat apa? Nak makan? Ikan mati. Bukan ikan mati. Makan yang mentah. Makanan mentah tak perlu disebut ikan mati. Sebut saja ikan. Ikan laut. Ikan apa? Ikan sardin ke? Ikan apa ke? Ikan yang ada di dalam lautan. Di lautan atau ikan di dalam lautan lah. Mana ada ikan di atas daratan. Tak ada maksud tu. Jadi ikan di dalam lautan ditukar kepada contoh. Contoh saya bagi pada contoh. Contoh ada seorang si Pulan ni lelaki. Yang dia tak tukar dengan seorang lagi kawan lelaki dia. Kawan lelaki dia ada sayur. Sayur tak kisahlah. Sayur apa kan? Ada orang masuk kejap. Okey, contohlah kan. Sayur ke apa ke kan? Telur. Telur. Apa? Beras. Telur beras. Okey, telur beras. Tapi tak apa. Yang tu itu Kacang. betul lah. Tak kisah. Okey, sekarang ni cerita dia adalah lelaki tu dia bawa beras. Tapi lelaki yang duduk dekat sampan tu jadi ikan. Jadi ikan yang ada pada lelaki tu banyak. Manakala yang lelaki yang bawa beras ni pun beras dia banyak. So dia datang jumpa lelaki tu, dia bagi beras tu sebanyak 10 kilo. Jadi bila dia bagi beras tu tukar-menukar tu. Lepas tu lelaki yang jual ikan tu, lelaki yang ada ikan banyak tu akan bagi kuantiti yang mengikut kuantiti berapa kuantiti yang diberi oleh lelaki pemberas memberi
beras tersebut. Kalau lelaki pemberi beras tu 10 kilo, maka diberi 10 kilo lah ikan tu. Itulah cara-cara orang dahulu perdagangan perdagangan cara perdagangan mereka dahulu. Memang macam tu cara dia. Okey, kalau kita kat sini kita belajar adab je sebenarnya. Tapi kamu kena tahu kenapa orang dulu tak pakai duit, dia pakai barang. Ni dah sebab dia. Ni antara asas yang kamu kena tahu. Jual beli ialah akad tukar menukar. Yang macam tadi barang tadi, atau perkhidmatan contoh cikgu mengajar. Cikgu mengajar, ustaz mengajar mengaji, lagi apa? Orang menghantar barang, Foodpanda hantar barang, Grab hantar barang, hantar makan. Apa segala perkhidmatan dan melibatkan wang ringgit yang kita beri pada orang tu secara redha, itu adalah jual beli antara seorang pembeli ni kita lah. Kita bayar ke orang tu, dan penjual pada orang yang hantar GrabFood dengan restoran tersebut. Sebab GrabFood ataupun Foodpanda dia pergi ambil barang makanan dekat dekat mana? Dekat restoran tersebut yang kamu order makanan tu. Kemudian dia ambil barang makanan tu, dia bawa ke rumah awak, depan rumah awak. Lagi-lagi COVID pandemik ni ramai yang order Foodpanda dan GrabFood. Jadi orang yang hantar tu adalah manusia ke robot? Manusia. Jadi bila awak berhadapan dengan manusia, awak tak boleh mencerca dia, tak boleh nak menghina dia, nak marah dia sebab dia pun manusia. Cuba awak masuk dalam kerja dia yang menghantar makanan. Pasal awak kena marah dengan orang, awak marah dia. Kan? Pasal awak kat situ, awak menjadi penghantar perkhidmatan. Bila orang tu tak reda, maka jual beli tu dia jadi macam tak cantik lah, tak seronok lah. Sedangkan yang awak order makanan telah dihantar, itu orang juga, manusia bukan robot. Jadi sebab apa dia kata secara reda? Sebab adanya pembeli, adanya penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Ada ke orang beli barang? Abah nak beli barang lah. Okey bang. Okey bang, tak apa bang, nak pulang balik lah. Tak apalah, duit tu ambil. Itu bukan jual beli. Kalau jual beli, contoh awak beli barang Beyblade. Beli barang Beyblade, beli mainan tu, lepas tu awak bawa balik. Lepas tu bila ayah marah, pergi hantar balik kat kedai, siapa suruh pergi beli? Awak pergi pula hantar balik. Pergi hantar balik, beruk siku hantar balik, bang, ayah tak bagi. Nak letak balik barang ni kat sana. Tak boleh ambil. Kita tak boleh, dekat sini kita tak ada pemulangan barang. Kalau orang beli, orang tu kena ambil teruslah. Sekarang ni kamu kena faham, pemilikan kekal ni awak dah beli, awak punya. Kalau awak tak beli, awak belum beli, belum serah duit daripada penjual, belum pemilikan awak lagi. Setakat ni faham ke faham? Faham. Okey, jual beli. Ulang balik Ustaz ulang balik. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pembelian kekal. Okey. Kat sini adab berjual. Okey, siapa nak baca yang pertama? Ustaz nak orang lain. Ramai ni, 26, 27 orang ni. Jangan sampai Ustaz sebut nama. Saya. Saya tu siapa? Amsyah. Okey, Amsyah. Baca yang pertama. Amsyah, baca yang pertama Amsyah. Niat berjual beli kerana Allah Ta'ala. Niat berjual beli kerana Allah SWT. Okey, next seterusnya. Saya. Nah, Ustaz. Saya tu siapa? Muhammad Syahir Aziz. Okey, Syahir. Okey, Syahir. Baca Syahir. Memulakan ada akaun. Siapa yang bercakap tu? Siapa yang bercakap tu? Tolong tutup mic. Tolong tutup mic. Siapa yang cakap tu?
Ryan. Sorry. Tutup Boleh mic Ustaz? Okey, boleh teruskan. Cuba baca. Baca. Memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, macam tu. Ingatlah kalau kamu tak ingat Bismillahirrahmanirrahim, dengarlah satu lagu Raihan. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Okey, dah cukup. Tak payah lebih-lebih. Okey, nombor 3 apa? Saya nak baca. Apa dia? Ya, siapa saya tu? Akif. 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 Okey, Akif baca. Memberi layanan mesra kepada pelanggan. Okey, Akif. Akif baca tadi memberi layanan mesra kepada pelanggan, betul? Ah, Okey, Akif tengok balik dekat gambar kantin tadi ni. Ni. Mesra tak penjual ni? mesra. Mesra. Jadi dalam kat sini adab-adab yang antara adab yang paling utama adalah kena mesra. Itulah kita dalam hidup kita bila bangun, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita senyum. Syukur kerana Allah Taala bagi kita di muka bumi Allah. Sebab bila kita senyum adalah satu sedekah. Ni antara ni lah penting dalam adab berjual beli. Kena senyum. Tak perlu kata apa-apa, senyum. Kata tak perlu kata-kata apa-apa pun, senyum je. Faham? Okey, seterusnya. Lepas ni Ustaz akan serahkan murid perempuan. Malu-malu bagi nama Yang berani sahaja. Yang berani alhamdulillah baguslah. Ni laki dulu. Laki cepat laki. Nombor 4. Wahai kaum laki-laki kalian semua, mana anda? Saya. Gaduh pula. Saya. Okey, Saya. Muhammad apa nama dia? Okey, yang cakap saya tu warna hijau, Ahmad Ryan. Ahmad Ryan bukan Siapa nama? Ya Allah, Ustaz pun dah dengar. Jayab. Okey, Ryan kejap lagi. Ni siapa ni? Yang sebelum Ryan? Saya. Muhammad Luzman. Luzman. Okey, Luzman baca dulu Luzman. Kemudian Ryan. Mengutamakan pelanggan. Okey, Luzman. Ustaz dah tanya. Mengutamakan pelanggan ni apa yang Luzman faham? Nombor. Okey, tak tahu Okey, tak apa. Okey, Luzman, terima kasih Luzman. Okey, murid-murid semua nak tahu kenapa ada perkataan mengutamakan pelanggan. Okey, baik, boleh tutup mic terima kasih. Sekejap lagi Ustaz panggil Ryan. Okey, kalau kita dengar mengutamakan pelanggan, kenapa mengutamakan pelanggan? Sebab bila mana kamu menghadapi jual beli, awak sebagai seorang penjual ikan goreng ke, nasi goreng ke, nasi lemak goreng ke, apa-apa goreng ke. Jadi waktu tu kamu kena layan pelanggan serta mengutamakan pelanggan. Customer first. Sebab kita tak nak bagi pelanggan kita lari. Bila mana awak tak senyum muka monyet, nak beli-belilah. Nak beli-beli ya. Tak nak beli sudah. Aku ada pelanggan lain. Macam tu tak boleh. Sebab itu namanya rezeki dah mahal. Orang nak murah rezeki. Minta Allah Ta'ala, ya Allah murahkan rezeki. Tapi sedangkan manusia tidak usaha untuk murahkan rezeki. Dia pilih jalan. Belilah. Tak beli dah. Lantaklah. Aku ada customer lain. Ada barang lain yang nak beli kat aku. Itu namanya sombong dan bongkak. Tak boleh. Itu awak dah tak mengutamakan pelanggan. Sebab itulah adanya adab mengutamakan pelanggan secara tak langsung. Kena senyum. Okey, seterusnya Ryan. Senyap je semua. Ryan. Saya. Okey. Tadi nak baca. Nombor 5 kejap. Tidak Nombor 5. ada. Okey, saya mula.
Tidak ada unsur penipuan. Okey, Ustaz betulkan balik Bukan ansur, unsur. Unsur. Okey, Tidak lagi ada sekali. unsur penipuan. Okey, tidak ada unsur penipuan. Okey, apa yang kamu faham Ryan mengenai tidak ada unsur penipuan? Maksudnya apa? Kau boleh cerita tak? Saya fahamnya. Awak faham macam mana? Mereka tak tipu masa nak beli makanan tu. Itu. Ya betul. Sebagai contoh? Macam mana tu? Contoh. Contohnya macam mana? Cuba kita kawan-kawan. Contoh nak beli kari pop. Ah. Harga dia RM1. Dia nak beli 2. Lepas tu dia bayar. Dia tak tipu pun. Dia tak tipu nak beli. Tak tipu nak beli. Okey, kari. Okey, kari pop tu berapa? 3? Kari pop tu RM3. 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 Lepas tu? Lepas tu dia tak tipu pun nak bayar duit tu. 50 sen. Macam RM1. RM1 lah, betul lah tu. Macam dia tak bayar 50 sen ke. 0 sen. 0 sen ke tak ada kan? Maknanya dia bagi dalam bentuk duit lah, betul tak? Betul. Okey, kalau katakan Ustaz cerita kalau ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan kalau katakan kamu nak beli barang, contoh barang tu barang dalam Shopee ataupun barang dalam Facebook. Awak beli barang tu berharga RM50. Tapi awak dah bayar RM50 tetapi penjual pula masalah. Penjual pula masalah, dia kata dia dah hantar barang, lepas tu dia dah terima tracking nombor tracking barangan kita dah order. Kemudian masalah dia adalah bila kita layari internet di satu website laman sesawang, contohlah apa-apa courier ataupun servis hantar barang, kan kita check kan. Kalau kita letak kod tracking, nombor tracking tu, jika tak jumpa, bermakna kita dah dapat unsur penipuan. Siapa yang selalu buat macam tu, orang dipanggil scammer. Awak sekadar tak habis awak sebut scammer kan. Ni lah Ustaz nak cerita scammer. Sekarang ni Ustaz nak pastikan awak nak beli barang ke apa ke, awak tengok review dulu. Tengok review komen orang dekat bawah sekali untuk Shopee. Ke Lazada ke apa ke. Ni bukan Tengok promote. bintang dia, rating dia berapa. Tengok rating dia berapa. Tengok review tu bagus ke tidak. Tengok review tu kata ada setengah kita order warna biru. Barang tu warna biru tapi sampai warna pink. Tapi barang sampai warna pink tapi broken. Itu rosak. Itu bermaksud unsur penipuan. Kalau betul dia bukan unsur penipuan, pastikan barang tu sampai dengan elok. Kita minta barang yang betul, warna yang betul, semuanya betul. Bila kamu terima semua barang yang betul, bermakna penjual tersebut bukan unsur tidak ada unsur penipuan. Kalau makanan unsur penipuan dia macam tu lah. Kata jual RM5 tapi bila kita bayar RM5 kita bayar RM3 tapi bila kita terima kuih tu tak cukup pun 5 biji. Kita makan kita bukan makan, kita ada 4 biji. Itu unsur penipuan. Tapi kalau unsur penipuan yang menariknya bila mana beli RM5 5 biji RM3, kita bayar RM3, kita terima ada 4 biji tapi sebenarnya sebiji kita dah makan. Lepas tu datang dekat kedai makcik tu, "Makcik, kenapa saya dapat 4 biji ni?" Lepas tu awak tengah kunyah-munyah. Makcik dah bagi 5 biji lah. Awak tengok betul. Makcik ada 4 biji, makcik. Kenapa saya ada tinggal 4 biji? Mana lagi sebiji? Itu tu, Tuhan dekat mulut kamu tengah kunyah apa tu? Oh ya ke? Alamak, sorry makcik. Saya dah termakan 1 pula. Lupa tadi. Dah bayar termakan 1 pula. Sorry patutlah saya rasa macam tak cukup. Ni biasalah.
ada kisah ni juga. Tetapi kisah-kisah yang kawan-kawan ustaz yang ceritalah kepada ustaz. Itu bukan unsur penipuan. Itu isu kelakar. Itu unsur kelakar. Nama kelakar. Kelakar Orang beli 5 biji RM3. Awak dapat 5, awak sudah dapat 4. So mulut mengunyah. Mengunyah nyom. Oh, rupanya dah makan. Okey, seterusnya. Nombor 6. Saya Ustaz. Okey, saya tu siapa? Perempuan? Adriana. Okey, Adriana, boleh baca? Sabar dengan ragam pelanggan. Ya, sabar dengan ragam pelanggan. Macam ragam lah dia punya customer ni. Ya Allah, ini nak tu, nak ni, nak plastik, tak nak plastik. Nak plastik besar, nak plastik kecil. Itu panggil ragam pelanggan. Nak nasi, tak nak telur, tak nak sayur. Tapi nak nasi, tak nak sayur, tak nak telur, apa lagi kamu tak nak? Kalau tidak bagi nasi kosong nak sangat nasi kosong saya bagi nasi kosong tak ada apa-apa. Sayur tak ada, telur tak ada, sambal tak ada. Itu panggil ragam pelanggan. Siapa yang selalu order nasi goreng kampung tak nak sayur. Sos lebih pinggan 2 pinggan untuk kawan saya untuk makan. nasi goreng mamak lebih. Nasi goreng mamak lebih macam mana tu? Aduh, kamu ni macam-macam lah. Okay, next. Nombor 7, perempuan. Jangan sampai ustaz panggil. Cepat volunteer. Kalau tidak, perempuan yang kawan-kawan rakan perempuan awak yang tak pernah baca, ustaz tak panggil lah. Yang senyap ni semua, ni ustaz panggil lagi. Cepat, come on. Wahai kaum Hawa, di manakah anda? Cepat munculkan diri anda. Laki dah baca dah. Diorang malu-malu kucing, Ustaz. Okey. Okey, yang lain diam. Ustaz dah panggil nama Okey, Wan Nur Adawiyah. Kena. Wan Nur Adawiyah. Mana kamu? Buka mic, baca. Wan Nur Adawiyah mana? Ya Allah. Ni Nur Adriana, bukan Nur Adriana Tutup mic Dia manakah Wan Nur Adawiyah? Saya di sini. Ada, ingat tak ada? Awak pergi mana? Tak pergi mana-mana. Oh, lari Ingat apa? Ingat tak dapat tangkap ke? Ni dah dapat tangkap ni. Okey, cuba baca. Nombor 7. Mengutamakan kebersihan dan kualiti. Okey. Kalau kat kantin mestilah bersih, betul tak? Kawan-kawan semua. Okey, kantin mesti bersih. Betul. Kualiti makanan, jangan ada yang ada tai lalat dah diberak oleh lalat tersebut. Kucing. Bila kita bukan tai kucing, ya Allah. Kalau dapat tai kucing tu kat nasi lemak tekau awak nak makan. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau kata macam makanan yang najis yang tak terlihat. Contoh lalat, lalat, cicak, kuman. Okey, kuman dekat tangan kita lah, kena pakai sanitizer lah. Tak apa, kita cuci lah tangan macam biasa. Janganlah awak awak tiba makan sedap nasi lemak. Makan je lah. Kita tak tengok pun makanan tu bersih ke tak bersih. Jangan lupa, biar makanan tu biar bersih, biar keliling tempat yang kita beli makanan tersebut bersih. Okey, seterusnya perempuan, jangan sampai ustaz panggil nama famous ustaz dah pegang. Ustaz panggil Kisha lah. Kisha, on mic Kisha. Jangan nak lari. Menggunakan bahasa yang sopan. Tak dengar lagi sekali. Menggunakan bahasa yang sopan. Kamu marah ustaz ke? Kamu marah ustaz ke? Kisha, okey ke tu? Acum. Alah.
Kamu betul kena virus kan? Nangis? Tak ada. Kita tak kena virus, insya-Allah. Kita sihat saja. Okey, menggunakan bahasa yang sopan. Ustaz harap Kisha adalah seorang pelajar perempuan menggunakan bahasa yang sopan lah. Sebagai penjual atau pembeli. Tak ada, aku nak beli ni, aku booking. Itu bukan bahasa yang sopan. Itu bahasa yang apa? Bahasa yang kurang sopan lah. Nama lah. Okey. Boleh lah, aku dah booking dulu lah. Di tempat lain lah. dah macam kat gangster pula. Okey, seterusnya nombor 9. Saya, Saya tu siapa? Alisha. Okey, Alisha baru muncul membentang satu perkataan dia. Alhamdulillah. Senang je. Apakah perkataan tersebut? Jujur. Jujur. Okey, alhamdulillah setakat ni penjual-penjual di Malaysia setakat ni masih lagi di tahap jujur lah. Yang tak jujur dia biasanya adalah penjual-penjual yang awak beli ni, awak dapat ni, dapat access, dapat ni, dapat tu, sembang kan, orang kata sembang kan. Jangan kita Anda sebagai telah mendapat RM1,000. kamu pun dah faham. Alhamdulillah, bagus. Sebab itulah kita dalam kehidupan kita, kalau dia jual beli, kita kena jujur bagi tahu. Okey, yang ni ada masalah sikit. Kita bagi tahulah, ni kita kalau tidak kena beli barang ni untuk bantu dia tak rosak. Kita ada alat ni. Jujurlah bagi tahulah kalau rosak pun. Ini tak. Ini okey ni, laju ni. Main kereta kontrol kan, beli kereta kontrol kan. Bang, dek, bagus ni dek. Main kereta kontrol ni boleh terbang sampai kata dek. Tak payah pakai minyak. Tak payah pakai minyak petrol, boleh terbang. Entah terbang macam mana tu. Itu orang panggil tak jujur. Tu orang panggil sembang. Tu kan sembang. Tu macam kira berbalik kepada jujur lawannya. Jujur lawannya apa ni? Pembohong lah. Jujur lawannya menipu bohong lah tu. Jadi bila sampai dia cerita kata sampai ke atas, boleh terbang ke atas tu bohong lah. Okey, faham sangat ni. Sekarang ada berapakah adab berjual beli? Ada 9. Okey, baik. Seterusnya, mari kita sama-sama baca dalil tuntutan berjual beli ni sama-sama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع Wa'ahallallahu bai'ul bai'ah. Waharramar riba. Waharramar riba. Okey, maksudnya ikut. Maksudnya Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, dengar sini baik-baik murid semua. Okey, apa yang Allah Taala memberitahu kepada kita semua, dan Allah menghalalkan jual beli. Okey, betul. Allah Taala halal kita, Allah benarkan kita berjual beli, tetapi Allah Taala haram kita riba. Contohnya, kita beli makanan nasi lemak RM1. Macam mana? Kita beli nasi lemak RM1. Tapi
orang tu orang tu cakap RM1.50. Kata tulis ni RM1, RM1.50. RM1. Tak ada RM1.50 juga. Lepas tu bila kita yelah RM1.50. Dah RM1.50. Tahu tak? RM1.50 RM1 tu betul. Dia jual RM1 tapi dia minta 50 sen lagi tu RM1.50. Jadi 50 sen tu adalah 50 sen tu adalah jadi riba. Faham? Dia riba maksudnya sepatutnya kalau kita berjual beli tak boleh ada lebih-lebih. Kalau boleh biar kekal harga dia macam tu. Faham? Faham tak? Siapa tak faham lagi pasal riba? Riba ni setakat ustaz bagi asas lah yang kamu kena faham. Contoh orang ni beli harga kereta kontrol tu RM27. Tapi bila bayar dekat kaunter RM30. So berapakah riba yang kita dikenakan? RM3. RM100. Ya Allah, mana awak kira ni? Jadi riba jadi berapa ringgit? Plus. Riba jadi berapa ringgit? RM3. RM3 riba. Jadi Allah SWT mengharamkan riba. Okey, seterusnya perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Dengar baik-baik semua. Yang pertama, macam mana dijelaskan adab berjual beli. Yang pertama iaitu menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga. Ni lebih kepada timbang barang macam ikan, macam buah. 2 kilo. Durian. 1 kilo RM5. Kalau 2 kilo berapa ringgit? Dia pergi set 3 kilo. Kalau 4 kilo. okey. Macam ni lah senang kata. Sekiranya sukatan dengan timbangan yang kita tengok, tak sama dengan harga. Memang tak sama dengan harga, maksudnya kata lepas kata kita tengok 1 kilo RM5. Tapi bila mana kita tengok 1 kilo, tak cukup 1 kilo. Dia tak letak pun lagi 1 buah. Lepas tu dia bagi kat kita dengan keadaan tak cukup 1 kilo. Tu dikira menipu. Dia letak lagi satu, dia ganti ranting. Apa dia? Ganti dengan ranting? Awak tengok kokom rajin sangat awak tengok kokom ni. Bagus-bagus. Tu contoh macam cerita kokom tu lah dalam video tu. Tu menipu lah dari segi dalam timbangan, sukatan dan bilangan harga. Okey, yang kedua, menyembunyikan. Cuba sebut menyembunyikan ni. Susah je. Menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Ni lah ustaz dah cerita kat kamu. Contoh orang tu jual kereta kontrol. Tapi kereta kontrol tu rosak. Ada tayar dia rosak, ni rosak, tapi jual harga yang mahal. Tu kira dia tak cerita pun keburukan kereta tu. Sebab dia tak kereta dia laku. Kereta mainan, bukan kereta betul. Kereta mainan. Yang ketiga, menjual barang yang telah luput tarikhnya. Ingat okey, boleh tutup mic tutup mic dulu. Ini Azmin Pasang lagi Okey, Ustaz tutup mic Siapa yang buka mic, Ustaz tutup mic balik. Dan siapa tak dengar lagi, nanti kena dia. Okey, dengar baik-baik. Okey, menjual barang yang telah luput tarikhnya. Dengar, kalau roti tu tarikh dia hari ni last, makan hari ni. Kalau awak simpan, esok dah basi. Faham? Tu menjual barang yang telah luput tarikh dia. Yang tempat barangan yang dijual tidak berkualiti. Barangan yang dijual tidak berkualiti ni biasa. Banyak je barangan-barangan yang tidak berkualiti. Beli barang tapi rosak, esok hari rosak. Beli barang esok rosak. Kedai RM2. Kedai RM2. Okey, betul, kedai RM2 tak ada masalah nak beli. Tapi tengoklah penggunaan awak nak sampai mana.
Tak apa. Yang tu lebih kepada kita nak tahu barangan yang jual yang tidak berkualiti. Pakai barang hari ni esok rosak. So kalau awak rasa barang RM RM2 kedai RM2 tu tak bagus, jangan belilah lepas ni. Tu je senang cerita dia macam tu. Tak bagus. Saya beli itu terus patah. Beli terus patah. Okey. Okey, baik. Okey, dah lebih gelap dah Ustaz. Beli junk food itu sedap. Beli junk food. Elok sangatlah tu untuk otak awak. Orang beli kismis, awak beli junk food. It's not good for you lah. Beli Sedapnya makanan. kismis. Kismis. Bagus, macam tu lah. Kismis sedap, manis. Makan ikut sukatan yang beri arahan tu yang arahan diberi. Okey, kita nak habis dah kelas. Tengok dengar ni. Fadilat beradab ketika berjual beli. Yang pertama, dengar baik-baik. Nak habis dah kelas. Pertama, perniagaan bertambah berkat dan maju. Yang kedua, memenuhi keperluan masyarakat. Yang ketiga, dikasihi Allah, Rasulullah dan masyarakat. Yang keempat, membantu golongan yang tidak bernasib baik. Yang kelima adalah membantu meningkatkan ekonomi umat Islam. Okey, apabila kita sebagai umat Islam yang tidak beradab ketika jual beli, adalah akibat dia. Apa akibatnya? Mari kita lihat, mari kita dengarkan. Yang akibat yang pertama dibenci oleh Allah, dan tentulah wahai adik-adik, wahai murid semua. Kalau kamu tak jaga adab, inilah akibat dia. Allah benci. Rasulullah pun tak suka. Masyarakat menyampah tengok awak. Dah awak buat tak beradab, buat perangai tak elok, orang tak layan awak elok. Faham Yang kedua, rezeki tidak berkat. Yang ketiga, pelanggan hilang kepercayaan. Pelanggan tak nak datang lagi dah kedai awak. Macam kedai jual buah. Jual buah, belinya buah dapat banyak ranting, lebih daripada ranting lebih daripada buah. Yang keempat, berlaku penipuan, pengkhianatan dan kezaliman. Ni biasalah, kita zaman sekarang ni dah banyak dah. Berlaku penipuan, pengkhianatan dan kezaliman, semua dah ada. Yang terakhir adalah mencetuskan perbalahan. Ni pergaduhan lah ni, lebih pada pergaduhan. Okey, Ustaz nak tolong ingat fadilat, akibat. Fadilat ni lebih kepada kelebihan. Yang dimasukkan fadilat adalah, maksudnya ialah kelebihan beradab berjual beli, dapat kebaikan yang awak dapat di dalam 5 senarai ni. Sama juga kalau awak tak jaga adab dalam ketika berjual beli, inilah akibat dia, ada 5 akibat. Inilah awak dapat. Bahaya Awak nak fadilat ke nak akibat? Kalau awak nak fadilat, kena jaga adab berjual beli. Fadilat. Mestilah ambil fadilat. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, selesai sudah kita. Kelas akhlak kita pada hari ini berkaitan apa? Tajuk kita pada hari ini apa murid semua? Adab jual beli. Adab jual beli. Sabar dulu. Jangan keluar. Jangan keluar dulu. Okey, adab berjual beli. Okey, jadi Ustaz harap kamu kena ingat apakah pengertian dia, perkara yang dilarang, adab berjual beli, fadilat dan akibat. Boleh 5 perkara kena ingat. Faham? Okey, kalau faham, kata faham. Faham. Okey, buka kamera. Buka kamera. Okey, buka kamera. Satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, baik. Kita tutup kita akhir. Okey, baik. Dengan itu tamatlah tajuk kita pada hari ini, tamatlah kelas kita pada petang ini. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis